Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang faktor kemunculan zaman pencerahan di Eropah pada abad ke-18 Masihi. Pendahuluan. Menjelang abad ke-18 Masihi, muncul zaman yang dikenali sebagai zaman Enlightenment atau zaman pencerahan. Zaman ini menyaksikan kemunculan revolusi intelektual yang melahirkan pemikiran moden dan liberal. Masyarakat pada zaman ini memiliki ciri-ciri seperti berfikiran terbuka, mengutamakan sains dan pemikiran rasional. Kemunculan golongan intelektual melahirkan pemikir-pemikir politik, ekonomi dan sosial seperti John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau dan Adam Smith. Kelahiran tokoh-tokoh pemikir menyebabkan berlaku perkembangan pesat dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa faktor yang meletakkan asas bagi kelahiran zaman pencerahan di Eropah pada abad ke-18. Pengaruh Renaissance. Gerakan Renaissance melahirkan semangat ingin tahu dan pemikiran kritikal dalam kalangan masyarakat. Secara tidak langsung, perkembangan ini mendorong manusia menolak sistem yang sedia ada. Malah ia turut mendorong masyarakat untuk mengkritik sistem lama yang tidak sesuai dengan peredaran zaman. Hasilnya berlaku kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan iaitu sains, seni lukis, seni bina dan lain-lain. Perkembangan ini telah melahirkan masyarakat yang bersedia untuk menghadapi perubahan yang lebih besar. Pengaruh reformasi. Gerakan reformasi turut memainkan peranan dalam kelahiran zaman pencerahan di Eropah. Gerakan ini melahirkan aliran pemikiran baru seperti Protestan, Anglican dan Presbyterianism. Gerakan ini menyebabkan muncul institusi yang mempunyai kuasa ekonomi dan bebas daripada kongkongan kerja. Hal ini membolehkan idea baru seperti rasionalisme berkembang sekaligus meletakkan asas bagi kelahiran revolusi intelektual di Eropah. Pengaruh ahli falsafah. Golongan ahli falsafah turut memainkan peranan dalam perkembangan zaman pencerahan di Eropah. Golongan ini terdedah kepada pemikiran kritis dan memiliki semangat ingin tahu yang kuat. Mereka memberi penekanan kepada pemikiran yang bersifat rasionalistik dan saintifik. Perkembangan ini menyebabkan lahir pemikir-pemikir dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Antara ahli falsafah yang mempengaruhi perkembangan zaman pencerahan adalah Voltaire, Rousseau dan Montesquieu. Revolusi sains. Revolusi sains pada abad ke-17 juga memainkan peranan dalam kebangkitan zaman pencerahan. Revolusi sains menyebabkan penekanan terhadap ilmu dan akal yang membawa kepada kemunculan idea-idea baru dan penyelidikan bercorak saintifik. Kesannya, lahir tokoh-tokoh saintis terkenal seperti Francis Bacon, Spinoza, John Locke dan Isaac Newton. Perkembangan ini merancakkan perkembangan ilmu dan menjadi asas kelahiran zaman pencerahan. Peranan kelas pertengahan. Golongan terpelajar daripada kelas pertengahan mula meninggalkan tabiat lama yang tidak sesuai dengan zaman baharu. Golongan ini terdiri daripada golongan berpendidikan profesional dan borjuis yang peka terhadap perkembangan luar. Mereka terdedah kepada perkembangan semasa menerusi surat khabar dan majalah yang diterbitkan. Perkembangan ini menyebabkan berlaku permintaan yang tinggi untuk kamus, ensiklopedia dan karya-karya pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kemunculan golongan pertengahan meletakkan asas bagi kelahiran zaman pencerahan di Eropah. Sebagai kesimpulannya, dengan latar belakang seperti ini, Eropah menjadi tempat yang subur untuk idea-idea baru pada abad ke-17 dan 18. Perkembangan ini meletakkan asas bagi kelahiran zaman pencerahan di Eropah pada abad ke-18. Sekian, terima kasih.